Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman menerusi satu kenyataan mengisytiharkan memberi sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tindakan saya ini yang mengalih sokongan kepada Yang Amat Berhormat PMX ini ialah tidak ada langsung unsur-unsur ugutan. Statement yang telah dikeluarkan itu saya mengakuilah statement itu daripada saya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid digantung keahliannya oleh Bersatu untuk tempoh 4 tahun. Dalam sebulan berturut-turut satu demi satu ahli parlimen Bersatu menyatakan yang mereka menyokong Anwar Ibrahim ataupun kerajaan perpaduan gara-gara untuk mendapatkan peruntukan persekutuan untuk kawasan mereka. Ini kata orang lah, kita tahulah sejauh mana kebenaran itu. Ahli-ahli yang berpaling tadah ialah Muhammad Azizi Abu Naim, MP Gua Musang, Datuk Suhaili Abdul Rahman daripada Labuan, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Zahari Kecik Jeli dan terbaru Syed Abu Hussein Hafiz MP Bukit Gantang. 2 dari Kelantan, 1 dari Sabah dan 2 lagi dari Perak. Dan apakah maksud di sebalik langkah-langkah ini? Kali tengok nampak sedikit macam langkah Sheraton 2020 dan sekaligus menimbulkan persoalan adakah lebih ramai lagi MP yang bakal mengikuti jejak mereka. So hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Sandiwara 5 MP tukar sokongan kepada PMX tanpa diajak. Dan juga bersama tetamu khas dengan Yaya hari ini. Nama diberi dekat sini Muhammad Ikhwan. Okay, Ikhwan boleh perkenalkan diri sikit Ikhwan, silakan. Okay, baik, terima kasih host. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Mazli dan saya merupakan pelajar tahun akhir Universiti Utara Malaysia mengambil jurusan hubungan antarabangsa, dan sebelum ni saya merupakan juga salah satu daripada fellow perdana di bawah Kementerian Luar Negeri pada tahun 2022. Saya berumur 23 tahun dan berasal daripada Selangor. Sekarang saya menetap di Kuala Terengganu. Di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih atas kesudian Ikhwan bersama-sama dengan Yaya hari ini untuk kita sekadar berkongsi pendapat sahaja. Dan tanpa berlengah masa lagi, juga soalan pertama. So dekat sini kita dapat melihat bahawa sokongan tu dibawa kepada PMX oleh 5 pemimpin Bersatu dan mungkin lebih ramai MP yang lain akan menyatakan sokongan beliau. Tapi dekat sini bila kita melihat balik, sokongan pada Anwar Ibrahim itu sendiri tidak berkaitan dengan Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 Akta 1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat untuk bertukar parti yang boleh menyebabkan mereka hilang kerusi di parlimen. Kalau kita pernah dengar ayat musuh daripada musuh adalah kawan, dan dalam politik ni dia tak ada hitam putih, ia adalah fleksibel. Mungkin hari ni kita punya opponent, besok adalah ally kita. So dekat sini kita tak perlu menunjukkan stigma yang terlampau tinggi. Sokongan daripada pembangkang boleh memberi kerjasama dengan kerajaan, dan tak semestinya pembangkang perlu kata tidak sepanjang masa. Dan ini menunjukkan kematangan dalam berpolitik bermula daripada minoriti, daripada wakil kecil itu sendiri makin lama makin besar. Saya melihat kerajaan perpaduan excellence. Tapi kan Iko rasa tindakan 5 MP yang berpaling dadah ni dilihat berbaloi ataupun tidak tindakan mereka tu. Sebab orang katalah kan MP Labuan minta peruntukan dan sehari selepas menyatakan cintanya untuk PMX. 2 hari lah, 2 hari kemudian MP Labuan terus dapat duit peruntukan. Iko rasa macam mana ni Iko? PMX tidak musuh kepada sesiapa. Dia adalah dia. Manakala dia faham bagaimana rasa susah peruntukan yang disebutkan sebentar tadi, PMX lulus. Analoginya begini, dia kena ikut birokrasi. Contohnya kalau kita nak meluluskan projek, dia tak akan melalui state, dia kena melalui federal, persekutuan. Kalau persekutuan meluluskan projek itu, maka dana diberi. Anwar Ibrahim menunjukkan bahawa ia tidak menjadi masalah sama ada daripada pihak kerajaan atau pembangkang. Sekiranya ada projek, kalau melakukan prosedur secara betul, SOP secara betul, tidak ada masalah. Baru-baru ini Anwar Ibrahim berkunjung ke Kedah, berjumpa bersama MB Kedah Sanusi. Dia sebenarnya apa yang kita lihat di kaca TV, di apa semua, di social media lah khususnya kan, tak menunjukkan contohnya okey ni rival lah.
Tapi di belakang ni kita tak tahu bagaimana, apakah negosiasi yang berlaku, apa semua. Senang kata benda ni role play lah untuk mainkan rakyat. Cari realiti ni, kerjasama tu tetap ada. Dan masa saya di UUM lah, beliau melaksanakan temu Anwar di UUM, Anwar Ibrahim menyatakan bahawa okey, kalau you ada kertas kerja untuk meluluskan sesuatu projek, okey, datang ke government open, bagi tahu je berapa banyak and make sure that ia tally kepada bajet yang dilaporkan sedemikian. Maka dekat sini kita dapat melihat ia tidak menjadi satu masalah. Tapi kan tindakan 5 MP tersebut rata-rata menyatakan keputusan ini yang menyokong PMX ini mungkin dilihat tidak berprinsip. Tapi kan pada pendapat Ikhwan, ikut tak rasa ke lantaklah ada prinsip ataupun tidak, penting ada peruntukan, ada dana untuk belanja. Ya, memang akan ada satu side kata okey, mereka berhak untuk sokong atau mereka tak berhak untuk sokong. Jangan terlampau bergantung kepada ideologi semata-mata. Bersatu ni UMNO 2.0 sebagainya. Dan okey, orang boleh kata pelbagai perkara, tapi prinsip ni adakah ia meruntuhkan atau mengekalkan atau meningkatkan kerjasama? Kerana kalau terlalu parti sentrik yang kemukakan oleh sesuatu parti bahawa ideologi ini patut dikekalkan dan kata okey, yang ni tak patutnya begini. Ia perlu mengikut merentas zaman. Kalau ia melihat baik, maka sokong. Pada asas parti, mungkin ada perlembagaan yang tertentu yang menyatakan bahawa mereka tidak berprinsip ethically. Tapi kalau morally is right. Because we stand the right thing to do. Bila kita fikir balik, sebelum ni kalau di parlimen yang dibahaskan daripada pembangkang sebelum ni, agak mengarut. Dan ini 5 MP saya rasa yang membuka mata pada kerajaan bahawa ini adalah rational that we should look upon. Kalau kita tengoklah kan sampai sekarang, sehingga sekarang semua MP yang menyatakan yang menyokong PMX ni menyatakan mereka tidak disogok, mereka tidak diajak untuk join, tidak juga diberi ayat manis, ayat cinta-cinta untuk menukar pendirian mereka. Kata mereka sedar dengan sendirinya. Sejauh mana Ikhwan percaya yang mereka decide dengan sendiri tanpa diminta? Ataupun ada dalang di sebaliknya tu? Saya melihat MP-MP sedemikian ada sebab tersendiri untuk menyatakan sokongan. Sama ada baik atau buruk bukan pada pihak kita untuk judge. Mungkin ada perkara yang perlu ditambah baik pada pihak pembangkang. Dan sesi PQMT yang dilaksanakan baru ini, the Prime Minister Question Time, dia menunjukkan kredibiliti Anwar Ibrahim untuk menjawab soalan-soalan daripada pembangkang itu adalah benar. Dia kata menjawab kepada persoalan. Seperti yang baru ini, MP daripada Bukit Gantang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Daripada pembangkang bersedia menerima perspektif ini dalam mewujudkan masyarakat yang holistik. Ia bermula daripada kuantiti yang kecil. Ia akan memberi impak kepada persekitaran. Bila wujudnya kerajaan perpaduan, our political status are becoming more stable. So dekat sini saya melihat ia tidak menjadi salah satu masalah kepada MP untuk menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim lah. Saya pro kepada idea yang progresif, yang ada hala tuju. Jika seseorang leader itu mampu memberikan yang terbaik kepada negara, saya akan sokong. Saya tak kisah beliau daripada PAS ke, daripada Bersatu ke, daripada PKR ke. Kenapa Ikhwan rasa Anwar Ibrahim tak minta ahli parlimen 5 MP ni untuk letak jawatan dari Bersatu dan memaksa pilihan raya kecil di kerusi mereka dan cuba menang sebagai calon bebas? Dia menunjukkan kepimpinan Anwar ni bukan sebagai kepimpinan yang autokratik yang menyuruhkan ahli MP untuk menyokong beliau secara total. Pada masa akan datang, jika Anwar terdapat isu-isu yang kritikal yang tidak dapat memberi kaedah penyelesaian yang benar, mungkin daripada pihak pembangkang boleh bagi solusi yang lebih baik. Anwar juga saya nampak dia tidak menekankan kepada okey, bila you nak sokong I, you kena buat PRK, you need to leave your party. No need. Sebab you stay on your party. Nak tinggalkan parti semata-mata nak sokong Anwar. PMX also have lost in certain thing. Bagi saya pun tak setuju dalam beberapa perkara. Walaupun saya sokong Anwar dan terhadap dia punya leadership, dia tak semua perkara saya menyokong. Mengikut penganalisis politik Dr. Mazlan Ali dari Pusat Perdana Fakulti Razak UMT yang menyifatkan 5 MP tersebut tak kental sebab wakil rakyat pembangkang terutamanya ketika di bawah pentadbiran Barisan Nasional mampu terus kekal dengan pendirian mereka walaupun tanpa peruntukan. Dan dulu masa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi pembangkang berpuluh tahun sekalipun tak ada peruntukan pun, tak ada masalah. Adakah Ikhwan setuju, Ikhwan? Ada logiknya juga bahawa mungkin dari segi zaman, peredaran zaman dan interest politik tu sentiasa berubah. Dia tak akan konstan. Dan prinsip itu memang ada wujud bagi setiap parti, namun ia jangan menjadikan satu halangan kepada sesebuah institusi politik itu sendiri untuk menyatakan okey,
kita perlu hanya bersandarkan kepada satu perkara saja. Dana ini perlu counterbalance dengan soal integriti, soal transparansi. Dekat sini yang pertama adalah niat daripada MP-MP itu sendirilah, kenapa nak menyatakan sokongan, adakah sebab personal interest atau sebagai kualiti daripada MP itu sendiri, untuk tidak, motif pertama adalah sebab duit. MP Machang Wan Ahmad Faisal menuduh individu digelar Datuk Botak dan Datuk Farhash Wafa bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim yang menjadi dalang yang menyogok dan mengugut MP-MP pembangkang untuk menyokong PMX. Adakah Ikhwan percaya ni? Propaganda tu memang akan diwujudkan oleh sesuatu pihak, terutama ni pembangkang. Itu memang kerja pembangkang lah untuk menyebarkan propaganda. Namun kita sebagai rakyat perlu ada fact check terhadap sesuatu statement, sebab dengan teknologi yang sedia ada ni, mereka boleh putar belit pelbagai benda, antaranya ada AI, boleh putar belit dari segi statement di social media, di Facebook, di Twitter, maupun di TikTok yang sedemikian rupa. Dan kita jangan percaya bulat-bulat. Mungkin ada yang disebutkan sebentar tadi yang dinyatakan oleh Wan Ahmad Faisal. Beliau agak kontroversi lah kalau ikutkan. Saya percaya yang ramai anak muda tak mudah terjerumus dengan propaganda sedemikian. Bila kita lihat balik bahawa Anwar Ibrahim memberi penekanan, sesiapa sahaja yang mengamalkan korupsi apa semua, dia tidak kisah daripada parti sendiri atau parti lain, kan tetap kena tindakan. Sekiranya betul bersalah, sogok tunjukkan sokong pada PMX, maka bukti tu kena ada. Bukti di mana macam dari segi dokumen ke sebagainya kan. So sampai sekarang ada dengar ke? So kalau tak ada, maksudnya adalah auta. When we hear about the politik, memang akan ada drama. Mungkin mereka boleh menipu kepada orang yang sebelum ini tidak ada kebiasaan terhadap social media kan. Mereka tak boleh menipu kepada belia-belia yang sekarang ni, kerana ramai belia celik politik. Pemikiran between the old generation and the new generation are very very different. Biasanya kerja-kerja propaganda daripada pihak-pihak yang tidak disenangi untuk menjatuhkan sebuah image yang berkaitan dengan sesuatu isu berkenaan lah. Alang-alang ni kan, dah hujung-hujung ni nak tanya dekat Ikhwan lah. Ikhwan rasa MP mana lagi yang akan tukar sokongan kepada PMX? Sekarang kita dah ada 5 kan. Agak-agak siapa lagi? Mungkin Arau ke? Syahidan Kasim ke? Biasanya yang banyak melantang ni lah yang akan bagi sokongan nanti. Kita tak tahu kan. Biasa macam tu. Orang kata kalau benci-benci last jatuh cinta juga. Mungkin macam Wan Ahmad Faisal tu kan. So yang tu memang antara ahli politik yang agak lantang juga. Saya tak pasti yang lain. Sebab kita tengok macam mana how this game works. Tapi kan personally, Ikhwan rasa perkara ini akan berlaku lagi tak? Akan ada lagi tak yang mengikuti jejak 5 MP tu? It's like a domino. Bila satu domino jatuh, banyak akan jatuh. Sebab kita tak tahu dari segi macam pada masa akan datang akan berlaku lagi. Saya rasa dengan satu persatu ni mungkin akan ada lagi lah. Sebab daripada pihak pembangkang sekalipun saya tengok macam their internal politics is unstable lah. Especially between in the PN punya coalition antara Bersatu dengan PAS. Dia tak nampak seperti mana yang mula-mula, yang kerjasama yang utuh tak ada. Okey, soalan terakhir ya untuk Ikhwan lah. Dengan sokongan-sokongan ini, so sebenarnya Anwar Ibrahim mempunyai super majority lah, ataupun 2/3 Dewan Rakyat, sekaligus ada kuasa untuk menukar perlembagaan. Pada pendapat Ikhwan, perkara ini sihat untuk demokrasi Malaysia? Saya melihat kepada performance yang PMX baru-baru ni agak impressive lah, to be honest, compared to the previous last year and last year Prime Minister. Sebab yang ni dia agak critical nak pinpoint out satu-satu isu, membawa pada saya masalah yang kan diturun ke universiti, ke sekolah randomly, dan ini dapat menyentuh kepada politik yang matang. Sebelum ni kalau kita melihat bahawa dengan adanya super majority, saya melihat bahawa ia tak semestinya membawa kebaikan juga pada in the long run. Kerana perlu ada check and balance. Pembangkang perlu stay as pembangkang lah. In that quantity, mereka perlu meningkatkan kerjasama kematangan dalam menyuarakan, mengutarakan sesuatu isu di parlimen, membahaskan tentang perkara-perkara yang tidak berkait rapat dengan kerajaan semasa. For me, it is a very complex situation to find out like, is it a beneficial or not? But if you ask me sekarang, it is an advantage for the government lah. But at least in the pihak pembangkang sendiri, at least perlu ada seorang yang betul-betul rational, yang ada have a good critics for the government to counter those issues at hand lah. But apa-apa pun kita harap yang terbaik yang pada masa akan datang ni. We'll see how it will works in the next 4 years left. Tapi sekarang kan Anwar ada kuasa lah nak menukar perlembagaan Malaysia ni. Macam mana? Okey, kita perlu mengingatkan bahawa nak menukar perlembagaan ni bukan sesuatu perkara yang mudah.
Dia ada banyak proses, dia ada macam dia kena mengikut hierarki dia. Dan persetujuan Dewan Rakyat seramai 2/3 itu perlu adakan secara konsensus, secara agreement yang di mana okey benda ni adalah wajar untuk perlembagaan. Tapi so we need to wait for the next term for the parliamentary session, macam mana, apakah usul yang akan dibawa, adakah usul itu akan diterima baik oleh majoriti 2/3 MP atau tak, mengikut kepada usul berkenaan lah, mengikut kepada keperluan semasa. Okey, kira kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Sandiwara 5 MP tukar sokongan kepada PMX tanpa diajak. Dan di kesempatan ini nak ucapkan terima kasih buat Muhammad Ikhwan atas kesudian untuk bersama dengan Yaya hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi kata, berkongsi buah fikiran, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata. Kira itu saja hari ini dari Yaya dan TMKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dibahas dan dikongsikan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye Ikhwan, thank you. Bye.